اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Pati Paridah, muka surat 49, baris yang ke-8 daripada atas. Muka surat 49, baris yang ke-8 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Mengikut khilaf pada terkandung, itu tajuk dia. Mengikut khilaf pada terkandung. Mengikut khilaf ulama pada terkandung sifat Allah dan Rasul dalam pengertian dua kalimah syahadah, dan terhimpun dan terkandung pengertian di dalam dua kalimah itu 50, dan terhimpun dan terkandung di dalam dua kalimah itu di dalam pengertian dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu 50 aqidah, aqaidul iman yang 50. Kalau disebut sama-sama tu ialah mengikut qaul yang masyhur, qaul pandangan ulama yang masyhur. Mana qaul yang masyhur? Iaitu qaul sifat maknawiyah yang 7 diwajib kita mengetahui dengan tafsil, serta tidak kira masuk sifat yang 4 dan mustahil lawannya 4, jumlahnya 8, iaitu sifat yang pertama idrak, yang kedua sifat takwin, yang ketiga kaunuhu mudrikan, yang keempat kaunuhu mukawwinan, dan 4 lagi mustahil lawannya, lawan kepada idrak, takwin, kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawwinan. Ni ayat dia panjang jadi ni. Dan terhimpun dan terkandung dalam dua kalimah itu 50 aqidah, ialah mengikut qaul yang masyhur. Jadi terdahulunya secara khulasah terkandung dalam dua kalimah syahadah adalah 50 aqaidul iman. Hak 50 ni ialah mengikut qaul yang masyhur, pandangan Imam Maturidi dan lain-lainnya. Qaul yang masyhur, masyhur ni ma kasura qailu, banyak orang kata, banyak orang bercakap, banyak orang belajar. Mana qaul yang masyhur 20 sifat. Itu qaul yang masyhur 20 sifat.
Adapun kaul pandangan ulama tauhid yang rajih, yang kuat dalil, yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil adalah 13. Daripada wujud sampai ke kalam. Hak di pembicaraan awal kitab Faridatul Faraid ni. Di permulaan bicara dalam kitab Faridatul Faraid ni, dia sudah mendatangkan hak jalanan sifat 20 dan jalanan sifat 13. Jalanan sifat 20, jalanan sifat 13 dibicarakan di muka surat sembilan dahulu. Di muka surat 9 dibicarakan yang wajib kita mengatakan tafsir 13 sifat. 13 sifat. Muka surat 9 baris yang keempat daripada bawah tu. Surat 9 baris keempat daripada bawah. Dia sebelah depan ni nampak cerah. Sebelah puan nampak gelap. Ke memang belah sana tu dah buka api? Kita dah jauh ni gelap je. Orang belajar tak gelap tau. Nampak kita. Sebab luar pun gelap. Kalau luar tu cerah lain kira. Luar panas lain kira. Luar pun tak cerah mana. Belah lelaki yang nampak cerah je lapu. Orang baru nampak kita. Orang perempuan pun senyap je gelap pun. Bangun buka. Cari lapu kat mana. Cari suih lapu kat mana. Cari. Nak tengok kita halus-halus ni, kalau lapu dak buka, dak berapa nak nampak lah. Jadi di surat 9 tu bahagian keempat daripada bawah, sifat kesempurnaan yang wajib kita mengetahui dengan tafsil. Minggu lepas panjang dia bicara apa makna mengetahui, apa makna mengenal. Jazam, putus di hati, sebenar, berdalil. Itu 3 rukun mengetahui, rukun makrifah dia panggil. Sifat kesempurnaan yang wajib kita mengetahui dengan tafsil, dengan cara terperinci. Hak sifat kesempurnaan yang wajib kita mengetahui secara ijmal, tidak terhingga banyaknya. Itu secara ijmal kita berpegang. Ini cara tafsir, iaitu 13 sifat, iaitu dimula daripada wujud hingga kepada kalam. Ialah 13 sifat ni kaul yang rajih, kaul yang kuat dalil. Ini pandangan Imam Asy'ari. Barulah pergi pada musuhat 10 tu. Musuhat 10 petok yang ketiga daripada atas tu. Musuhat 10 petok yang 3 daripada atas. Atau sifat kesempurnaan yang wajib kita mengetahui atas jalan tafsil 20 sifat. Inilah kaul yang masyhur. Dia gitu. 13 sifat kaul yang rajih, kaul yang kuat dalil. 20 sifat kaul yang masyhur. Ini 2 pandangan. Jadi kaul yang rajih yang kuat dalil, jalanan Imam Asy'ari 13 sifat daripada wujud sampai ke kalam. Adapun kaunuhu yang 7 tu, sifat makna yang 7 wajib mengetahui atas jalan ijmal, jalan rekah je. Ianya sifat kesempurnaan bagi Allah. Adapun hak jalanan yang masyhur, yang ramai orang belajar, yang banyak orang belajar, yang banyak orang sebut, adalah 20 sifat yang wajib atas kita mukallaf mengetahui dan berpegang dengan jalan tafsil 20. Ini masyhur. Masyhur tak masyhur 20. Kalau sebut 13 tu, orang akan tanya balik kita. Belajar sifat apa? Belajar sifat 13. Jadi orang pun
Pelik ni sifat 20. Sifat 20 tu masyhur. Tapi itu bukan jalanan yang rajih yang kuat dalil. Jalanan rajih yang kuat dalil 13. Jalanan Imam Asy'ari. Yang mana kitab Pati Faridah ni mengikut jalanan Imam Asy'ari. Sebab tu dalam kitab Pati Faridah ni sampai ke sifat yang ke-13, sifat kalam, habis bicara di situ. Tak ada sifat yang ke-14. Selesai bicara sifat kalam, pergi kepada sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Maknawiyah yang 7. Mana maknawiyah yang pertama? Yang pertama kaunuhu qadiran, yang kedua kaunuhu muridan, sampai yang ke-7 kaunuhu mutakalliman. Ada maknawiyah tu kaunuhu, tapi dia diasingkan. Diasingkan. Wujud sampai ke kalam, pergi kepada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Dia biasa kita wujud sampai kaunuhu mutakalliman. Selesai 20 sifat. Beres. Hak 20 sifat ni ada sifat nafsiyah, sifat wujud. Ada sifat salbiyah 5. Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsih, wahdaniyah. Ada sifat ma'ani, kudrah sampai ke kalam. Ada sifat maknawiyah, kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Pada ni. Jadi biasanya dalam kitab tauhid membahagikan sifat 20, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah, selepas selesai 20 sifat sampai kaunuhu mutakalliman. Dan kitab Pati Faridah tidak. Dia sampai ke sifat yang ke-13, sifat kalam, dia berhenti dulu. Pergi kepada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Barulah didatangkan maknawiyah yang 7, kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Sebab apa? Sebab Pati Faridah mengikut jalanan Imam Asy'ari. Jalanan Imam Asy'arinya yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil adalah 13 sifat. 13 sifat. Itu jalanan Imam Asy'ari. Tapi jalan yang masyhurnya 20. Jadi 50 aqaidul iman ni, hak jalan yang masyhur ni lah, hak 20. Maka keluarlah kesemuanya aqaidul iman yang wajib atas mukallaf mengetahui atas jalan tafsirnya 50. Itu kita jangan lupalah. Jalan masyhur 20, jalan rajih yang kuat dalil 13. Kitanya hafal 20, tapi berpegangnya 13. Berpegang cara tafsirnya 13. Nak berpegang kaunuhu tu kena faham molek. Kalau tak faham molek situ nak pegang macam mana? Kita hanya hafal sampai ke kaunuhu mutakalliman. Yang sebenar kita berpegang sampai ke kalam je 13 sifat yang kita hok duk pegang. Walaupun kita hafal 20, tapi 20 yang masyhur. Tapi yang rajih, yang kuat dalil, yang muktamadnya 13. Jadi terkadang yang masyhur ni tidak muktamad. Terkadang yang muktamad tetapi tidak masyhur. Itu biasa lagi tu. Ini contoh saya biasa buat ni. Contoh biasa saya datangkan. Kalau kita tanya hukum fiqh, apakah hukum solat berjemaah atas orang lelaki yang cukup syarat? Jawapan kita fardu kifayah. Itu bukan pandangan yang muktamad, itu masyhur fardu kifayah. Pandangan muktamadnya sunnatun muakkadah saja. Sunat kuat tuntut, bukan fardu kifayah. Tapi kalau sebut kata sembahyang berjemaah atas orang lelaki sunnatun muakkadah, kita pun terlopong. Sebab kita biasanya fardu kifayah. Masyhur kita fardu kifayah. Tapi yang rajih, yang kuat dalil, yang muktamad, sunat muakkadah, bukan fardu kifayah, sunat kuat tuntut. Satu kampung tidak dirikan salat berjemaah, hukumnya makruh, tak berdosa pun, bukan fardu kifayah.
Tapi masyhur kita fardu kifayah. Jadi masyhur tidak semestinya muktamad. Muktamad terkadang tidak masyhur. Ni kalau kita bicara hukum hakam fiqh lah. Kalau kita balik kepada contoh realitinya gitu juga. Masyhurnya dia. Tapi muktamad ke tidak, kuat ke tidak ilmu dianya. Kuat dah ilmu, banyak dah ilmu. Masyhur tu masyhur lah. Ilmu banyak ke tak? Ada yang memang muktamad, memang dia banyak ilmu, tapi orang tak kenal mana. Pada ni macam tempat-tempat pengajian, hak timbul-timbul nama tu tak banyak mana ilmu, tapi dia dikenali, masyhur. Hak dalam pondok tu, hak paling muktamad, hak paling banyak ilmunya, orang tak kenal mana, tak kenal luar lah. Orang dalam kenal lah. Makna apa ni? Hak paling banyak ilmu dia, tapi dia tak masyhur. Gitu. Masyhur ni kerana apa? Kerana dia pandai berbicara, ramai orang suka, masyhur lah dianya. Kita ni bila masyhur, ramai je orang turut, dia mesti banyak ilmu. Tidak. Pergi satu kelas, Allah tak ada orang, tapi dia banyak ilmu. Dia ngaji lama, tapi tak ada orang. Dah lah tak ada orang, ada 2-3 orang. Tidur pula 2-3 orang tu mengatuk mata. Ngajar juga dianya. Sungguh. Memang tak ada sungguh lah. Masa tu pula, dah lah tak ramai, tapi masa tu hujan pula. Jadi tak ramai tu ada siapa lewat. Dia ada dah dia tu 2-3 orang. Dia tu gudi ngajar 2-3 orang pun. Hak tak ramai tu mari juga, tapi lambat sikit lah sebab hujan. Dah lah 2-3 orang dia kata tidur maghrib ni, tapi bakal sejuk hujan ke, letih kerja siang hari ke, tidur 2-3 orang tu. Tunggu ngajar macam dia tak ganggu pun, dia tak kejut dak, dia mengajar. Ilmu banyak tapi masyhur tidak. Kita lain, kita nilai. Kalau masyhur kok, ramai orang kenal, ramai orang sebut, ramai orang turut, banyak ilmu. Dah tidak semestinya. Kuat ilmu dia tidak semestinya. Jadi sekarang ni sifat 20 masyhur, tapi kuat dalil ke tak? Dah. Kuat dalilnya 13. Pandangan tak kuat. Pandangan 20 ni, tapi ramai orang turut 20. Gitu jelah. Maka masyhurnya 20. Jadi 50 aqaidul iman ni atas jalanan yang masyhur ni lah. Jalanan sifat 20. Jadi qaul yang masyhur ni iaitu tu panjang sikit dia cerita tu. Dan terhimpun dan terkandung dalam 2 kalimah itu 50 aqidah, 50 aqaidul iman ialah mengikut qaul yang masyhur. Kalimah sifat 20 tu lah, tapi orang sini panjang sikit ni. Iaitu qaul yang masyhur. Qaul sifat maknawiyah yang 7 diwajibkan kita mengetahui dengan tafsil. 20 lah. Sifat 13, sifat maknawiyah 7 diwajibkan kita mengetahui dengan ijmal. Itu beza dia. Sekarang ni qaul yang masyhur, jalanan sifat 20, iaitu qaul di pandangan ulama, sifat maknawiyah yang 7. Sifat maknawiyah 7 ni kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman, diwajibkan kita mengetahui dengan tafsil. Jadi wujud sampai ke kalam wajib diketahui dengan jalan tafsil, kaunuhu pun wajib diketahui dengan tafsil. Jadi hak wajib diketahui atas jalan tafsirnya 20. Itu 20. Jadi 20 lah. Sebab kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman pun wajib atas kita mengetahui dengan atas jalan tafsil. Adapun sifat 13, mereka tidak menolak kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman sifat kesempurnaan bagi Allah, tetapi hanya wajib kita mengetahui dan berpegang secara ijmal. Ringkas, tak payah panjang-panjang.
Kaunuhu qadiran sifat Allah. Sifat kesempurnaan bagi Allah. Kita kena tafsilkan, kita kena pericikan, kita kena perhalusi kaunuhu qadiran sampai kaunuhu kalimah. Tak wajib. Hak wajib perici, wajib perhalusi, tafsil daripada wujud sampai ke kalam sahaja. Jadi 13. Hak kau masyhur ni dak. Hak wajib diketahui atas jalan tafsir, perici, perhalusi, wujud sampai kaunuhu mutakalliman tu. Mana maknawiyah yang 7 pun wajib diketahui atas jalan tafsil. Untuk masyhur 20 sifat. Keluarlah aqaidul iman yang 50. 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 1 sifat yang harus bagi Allah, 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, 1 sifat yang harus bagi Rasul. 41 campur 9, 50. Ini hak jalanan yang masyhur. Kita bukan kata sifat 20 masyhur, aqaid 50 pun masyhur. Nanti kalau jalanan sifat 3 akan cerita di bawah tu, hak wajib kita mengetahui dan berpegang yang terkandung di bawah 2 kalimah syahadah 36. 36. Kalau dok kena kitab Pati Paridah ni, tak pernah dengar 36 kitanya. 36 lah. Sifat yang wajib bagi Allah 13, mustahil 13, 1 harus. Jadi 27. 27 campur 9 hak Rasul 36. Hak tu hak muktamad 36 je. Tapi masyhur ke tidak? Dak. Hak masyhur kitanya aqaidul iman yang 50. 50 hak masyhur bagi kita ni. Hak 50 tu atas kau yang masyhur, hak sifat 20 yang wajib atas kita mengetahui dan berpegang atas dengan jalan tafsil. 50 aqaidul iman yang tu duk cakap, selagi kita tidak berpegang dengan aqaidul iman yang 50, amal ibadah kita Tuhan tak terima. Ni tu duk cakap. Selagi kita tidak berpegang di akidah kita akan aqaidul iman yang 50, ibadah kita, sembahyang puasa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqaid 50 tak pernah dengar tu kata aqaid 36. Hak muktamad 36 lah. Tak 50. Atas jalanan sifat 20. 50 ke 36 ke permulaan yang wajib dalam permulaan yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Permulaan yang wajib pada agama mengenal Allah, mengenal Rasul, sama ada jalanan aqaid 50, ya jalanan yang masyhur ataupun jalanan aqaid 36, jalanan yang rajih, yang kuat dalil, yang muktamad. Jadi bicara sekarang ni bicara hak kewajipan ni, permulaan yang wajib atas mukallaf, mana mengetahui akan mengenal akan Allah dan Rasul. Mengenal akan Allah dan Rasul itulah secara tafsirnya aqaid 50 ataupun aqaid 36 atas jalanan sifat 13. Warna kita memang berulang-berulang sangat dah ni. Sebab huraian pembahagian seumpama ni dalam kitab Pati Paridah. Kitab lain tak ada. Payah nak jumpa huraian ni. Kitab Jawi lah. Kitab Jawi. Payah nak jumpa huraian ni. Mana macam kitab Pati Paridah di hura hak aqaid 50. Di bawah tu aqaid 58. Lepas tu aqaid 36. Cuma yang tak adanya aqaid 68 je tak ada. Aqaid 68 tu jalanan Imam Sanusi. Jalanan Imam Sanusi aqaid 68. Hak kata jadual minggu lepas tu lah. Hak kata jadual tu. Dalam FB ada respon lalu lah nak ke jadual tu. Nak jadual hak aqaid 68 tu lah. Nazim masuk dah hak syekh tu. Dia lah. Hak jadual hak 68 tu. Syekh di cabang 3 tu. Hak dia yang cara ni jadual tu. Hak tu jalanan Imam Sanusi 68. Jadi kita 68 ni lagi lah cengang.
Kita 58 pun cengang dah. 36 hak muktamad pun tak je dengar. 36 hak muktamad tak dengar. Parti Paridah bawa cerita. Ke mana pun kita, sifat 20, aqaidul iman yang 50. Artinya, sifat 20, kemudian hak terkandung di bawah 2 kalimah syahadah yang menjadi permulaan yang wajib pada agama Allah dan Rasul adalah akak mengetahui dan berpegang atas jalan tafsil aqaidul iman yang 50. 50 ni atas kau yang masyhur. Hak jalanan sifat 20, iaitu kau sifat mana yang 7 diwajibkan kita mengetahui dengan tafsil. Saya cari satu-satu. Serta hak 50 ni tidak kira. Serta tidak kira masuk, gitu. Serta tidak kira masuk. Serta tidak kira masuk. Mana apa ni? Serta tak termasuk sifat yang 4. Mana sifat yang 4 pula ni? Sifat idrak, sifat takwin, sifat kaunuhu mudrikan, sifat kaunuhu mukawwinan. Tak masuk tu. Mana pula hak sifat hak 4 ni pula ni? Kata hak dalam kitab Parti Paridah ni kena ingatlah. Nak jumpa sifat idrak takwin, kitab lain tak ada. Hak dalam kitab kita ni di muka surat 37 tu. Di muka surat 37 tu. Sifat maknawi, sifat ma'ani belaka ni. Surat 37 tu kan. Hak yang kedua atas tu sifat idrak. Turun bawah tu sifat takwin. Kita buka surat 38. Bahagian kedua daripada atas sifat maknawiyah. Bagi 2 sifat idrak dan takwin. Mana maknawiyahnya? Kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawwinan. Ni. Idrak, takwin, kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawwinan. Tak masuk ni, tak masuk 4 ni. Tak masuk 4 ni. Sifat idrak ni Allah Ta'ala mendapat akan sesuatu. Yang mana kalau kita dapat dengan sentuh, licin kasar. Yang kita dapat dengan cium, wangi busuk. Yang kita dapat dengan rasa, manis masing. Jadi Allah dapat perkara tu, licin kasar, wangi busuk, manis masing, Allah Ta'ala dapat dengan sifat idrak. Ada ni. Adapun pandangan yang muktamad, Allah Ta'ala nyata dengan sifat ilmu. Nyata dengan sifat ilmu, bukan nyata dengan sifat idrak. Jadi atas pandangan ni, nyata bagi Allah sesuatu tu licin kasar dengan sifat idrak. Nyata bagi Allah sesuatu tu wangi busuk, nyata dengan sifat idrak. Nyata bagi Allah sesuatu tu manis ke masing ke, nyata dengan sifat idrak. Atas jalan sifat 13, jalanan sifat 20, nyata bagi Allah licin kasar, wangi busuk, manis masing dengan sifat ilmu. Tak ada sifat idraknya. Ada. Ini tambah sifat idrak. Jadi nyata bagi Allah dengan ilmu tu perkara lain, pada ni. Kan kalau balik kita nak nyata perkara tu licin kasar, setuhlah. Oh nyata bagi kita licin ke kasar, cerita saja tak jadi. Kita nak nyata perkara tu wangi ke busuk, kena pergi cium lah baru tahu. Oh nyata bagi kita. Nak nyata bagi kita ni makanan tu manis ke masing, rasalah dulu. Oh nyata bagi kita manis ke masing. Itu idrak dia panggil. Jadi Allah nyata dengan sifat idrak akan perkara tadi. Pi pandangan hak sifat 13 ataupun sifat 20, nyata bagi Allah dengan sifat ilmu. Dia tambah idrak.
takwing pula. Takwing. Takwing ni dengan makna mengadakan. Kudrah mengadakan. Ada tak? Kudrah tidak mengadakan. Kudrah memberatkan sesuatu kepada ada, takwing yang mengadakan. Dia bagi dua. Kita dah. Kudrah lah belaka tu. Sekarang sesuatu benda ni, satu benda dalam keadaan tiada, sama ada kekal tiada, sama ada akan ada, sama berat. Bukan lebih berat kepada tiada sebab dia hak asal. Ada ni. Kita sedang ada. Kekal ada kita ataupun ditiadakan sama berat. Bukan berat pada kekal ada sebab kita sedang ada. Jadi sekarang ni sesuatu yang belum ada, antara kekal tiada dengan diadakan sama berat. Sebab sama berat, harus kekal tiada, harus diadakan. Kalau sedang ada ni, harus kekal ada dan harus ditiadakan kemudian. Kan perkara harus kan? Boleh terima ada, boleh terima tiada, boleh terima tiada, boleh terima ada ni. Makhluk ni kan perkara yang harus. Jadi sekarang ni dalam keadaan tiada, kekal tiada dengan diadakan tu sama berat. Maka kudrah lah yang memberatkan kepada ada, takwing lah yang mengadakan. Sebab apa kudrah memberatkan kepada ada? Sebab iradah menentukan kepada azal akan ada. Iradah menentukan kepada azal akan ada sampai masa sifat kudrah ni memberatkan sebelah ada. Sifat takwing lah yang mengada sungguh. Mana ni? Hak ni hak jalanan, hak tak masyhur sangat lah ni. Dan tok muktamad ni. Memberatkan sebelah ada, mengadakan, itu adalah kudrah. Tak ada takwing-takwingnya. Sekarang iradah menentukan pada azal akan ada. Maka sampai masa kudrah memberatkan sebelah ada, takwin yang mengadakan. Sekarang kita ada. Iradah menentukan pada azal, kita akan ditiadakan. Maka kudrah memberatkan kita pada tiada, takwin lah yang meniadakan kita, yang mematikan kita. Dia bagi dua gitu. Ni hak jalanan, hak sifat takwin ni. Kalau masa saya ngaji tu buat contohnya gini, dia kata. Contoh je. Sekarang kita ni nanok nasi. Nanok ke tanok? Nanok ada. Tanok tu ke apa? Masak nasi. Masak ada. Nanok nasi tu bukan bahasa standard. Tanok tak ada. Tak ada. Nanok tak ada ah. Kita nanok nasi je tau. Lain nanok juga. Nasi je nanok tau. Kalau bubur lagi nanok tau. Nasi je nanok. Masak tau. Bahasa standard tau. Tak ada. Ke panggil mana? Bukan panggil nanok nasi. Nasi nanok tak lagi. Mana? Tahulah. Terengganu tak tahulah. Jadi sekarang ni kita masak nasi. Kita masak nasi. Ni cerita dululah kita pakai api dapur gas. Jadi api kuat tu dia memberatkan berah kepada nak jadi nasi. Nak tukar daripada berah nak jadi nasi dengan air, dengan api kuat. Apabila berah tu sudah berat pada nasi, maka api kecil lah yang menjadikan nasi. Ayat banding gitu. Contoh, sekarang berah lain, nasi lain. Tapi dengan api kuat tu memberatkan berah kepada jadi nasi. Tapi tak jadi nasi lagi dengan api kuat tu. Lepas tu dekat jadi nasi, api pun dikecilkan, diperlahankan. Maka api kecil ni lah yang menjadikan nasi. Jadi seolah-olah api kuat tu kudrah, api kecil itu takwin. Soalnya gitulah. Mana?
Payah pula dok. Kudrah lepas tu takwin. Iradah menentukan pada azal akan diadakan. Barang tu memang tak ada. Jadi tak ada dengan akan ada ni sama berat. Bukan lebih berat pada tak ada sebab asalnya tak ada. Maka ta'aluk kudrahnya, khijaan kudrahnya, fungsi kudrahnya memberatkan hak benda tak ada ni kepada nak terima ada. Mengadakan sungguh takwin. Guna. Sifat idrak, sifat takwin ni. Tapi yang saya bicara tadi itu iradah menentukan, kudrah memberatkan sebelum ada, takwin mengadakan, itu semua isnad majazi belaka. Hakikinya Allah yang menentukan, bukan iradah. Hakikinya Allah yang mengadakan, bukan kudrah, bukan takwin. Kita kata iradah menentukan, kudrah memberatkan sebelum ada, takwin mengadakan. Atas jalan sifat 20 dah kudrah yang mengadakan. Itu isnad majazi. Letak je ke sifat. Hakikinya bukan sifat. Allah Ta'ala Tuhan yang bersifat dengan iradah menentukan. Allah Ta'ala Tuhan yang bersifat dengan kudrah, takwin, mengadakan. Itu hak hakiki dia. Bukan kalau memang berpegang semata-mata sifat yang menjadikan, salah pegangan tu. Yang menentukan Allah Ta'ala, yang menjadikan Allah Ta'ala, yang bersifat dengan iradah, yang bersifat dengan kudrah. Campur yang bersifat dengan takwin. Tapi kita sebut kudrah mengadakan, takwin mengadakan. Isnad majazi dia panggil. Macam sebut tadilah, api besar, api kecil. Api besar tu memberatkan beras kepada jadi nasi. Api kecil itulah yang menjadikan nasi. Itu pun isnad majazi. Panah, kemudian air tu jadi panah, beras nak jadi ke nasi, akhir jadi nasi, semuanya adalah perbuatan Allah Ta'ala. Itu semua sebut isnad majazi belaka. Jadi di mushaf 37 tu bicara bab idrak takwin. 38 tu pergi pada maknawiyah bagi idrak, kaunuhu mudrikan. Maknawiyah bagi takwin, kaunuhu mukawwinan. Empat. Jadi hak aqaid 50, hak aqaid 50 tu atas jalanan yang masyhur ni masuk dengan sifat maknawiyah 7 wajib berpegang. Dan serta tidak kira masuk sifat yang 4 tu, tak masuk tu. Dan mustahil lawannya 4, mustahil pun tak masuk juga. Mustahil lawan idrak tak masuk, mustahil lawan takwin tak masuk, mustahil lawan kaunuh mudrikan tak masuk, mustahil lawan kaunuh mukawinan pun tak masuk. Jadi 4 sifat, mustahil lawannya 4, jumlahnya 8. Tak masuk 8 ni. Tak masuk 8 ni. Kalau masuk 8 ni jadi 58 lah. Jadi mana? Aqaid 50 atas jalanan sifat 20. Termasuk sifat maknawiyah yang 7, kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman, wajib atas kita mengetahui secara tafsil. 50 tu. Serta tak masuk 8 ni. Ada kira 8. Iaitu 8 ni. Yang pertama sifat idrak. Yang kedua sifat takwin. Yang ketiga kaunuhu mudrikan, maknawiyah bagi sifat idrak. Yang keempat kaunuhu mukawwinan, maknawiyah bagi takwin. Dan 4 lagi mustahil lawannya tak masuk 8 ni. Adapun kalau kita kira masuk yang 8 ini di atas 50 yang dahulu. Adapun kalau kita kira masuk yang 8 ini, kira masuk ni atas 50 yang dahulu. 50 tu hak jalan masyhur tu lah. Kira belaka. Hak 8 ni berkira juga. Masuk di atas 50 yang dahulu. Jadilah terkandung dalam dua kalimah itu 58 aqaidul iman. Hak 58 ni kok tidak masyhur dan tidak muktamad. Hak 50 masyhur walaupun tidak muktamad. 36 dia akan bicara bawah tu muktamad, rajih, kuat dalil tetapi tidak masyhur.
Hak 58 ni tidak belaka. Tidak muktamad dan tidak masyhur. Hak 58. Hak 68 jalanan Imam Sanusi pun tak masyhur juga otunya. Hak 68 tu. Hak 68 tu dia masuk belaka dalam tu. Masuk beriman dengan malaikah. Masuk dalam tu. Mustahil malaikah tiada. Beriman dengan kitab. Mustahil kitab tiada. Beriman dengan hari kesudahan. Mustahil tidak berlaku hari kesudahan. Dia gigi tu. Jadi siapa-siapa jadi 68 sungguhlah. Banyaklah jadinya. Kau ni? Tu kata, duk manalah jadual tu. Jadi 68 jalanan Imam Sanusi. Jadi kalau masuk hak 8 ni, jadi 58. Dan jika kita mengikut kaul yang rajih, kaul yang kuat dalil, kaul pandangan Imam Asy'ari. Kaul ni pandangan lah. Kata-kata pandangan. Kaul yang rajih, pandangan yang kuat dalil. Kaul yang muktamad, kaul yang dhaif. Ada. Kaul tu pandangan ulama. Jadi mengikut kaul yang rajih, kaul yang kuat dalil, kaul Imam Asy'ari, iaitu kaul yang rajih ni, wajib kita mengetahui jalan tafsir 13 jua wujud sampai ke kalam, nescaya terkandung dalam 2 kalimah itu 36 akidah. Dah kalau kata hak 50 tu hak sifat 20. Kalau sifat 13 go kena tolak. Kena tolak 6 sifat, kena tolak 7 sifat yang wajib dan 7 sifat yang mustahil, lawang pada 7 sifat wajib. Kena tolak lah tu. Mana 7 kena tolak? Kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Kemudian lawang dia 7 pula. Jadi tolak 14. 50 tolak 14, 36 lah. Jumpa dah nak kira tu. Jumpa dah nak kira tu. Mari mana pula 36 ni? Mari mana pula 36 ni? Dan jika kita mengikut kaul yang rajih, kaul yang kuat dalil, iaitu wajib kita mengetahui jalan tafsir 13 jua. Hak terbiji 13. Hak kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman sifat Allah, tapi atas jalan ijmal. Hak atas jalan tafsir 13 je, wujud sampai ke kalam. Nescaya terkandung dalam 2 kalimah itu, 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 36 akidah. Mana 36? Iaitu ni nak perici 36. Iaitu dalam la ilaha illallah terkandung yang wajib bagi Allah 13 wujud sampai ke kalam, dan mustahil lawannya lawan 13 lawan kepada kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman, dan harus baginya bagi Allah 1. Jadi sifat yang wajib bagi Allah 13, yang mustahil 13, yang harus 1. Maka terhimpun, terkandung dalam la ilaha illallah tu kalimah syarah yang pertama 27. Kalau sifat 20, 41. Kalau sifat 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 yang harus, 41. Ni 13 sifat yang wajib, 13 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus, 27. Hak terkandung di bawah la ilaha illallah, dan terkandung dalam Muhammadur Rasulullah. Kalimah syahadah yang kedua 9 je. Disebut jumlah je. Tidak mari kata 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil, 1 sifat. Ada hari dah ni. Ni tetap dah 9. Hak terkandung di bawah la ilaha illallah tu,
Hak pandangan yang masyhur, yang terkandung di bawah la ilaha illallah 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus, 41. Hak terkandung di bawah Muhammadur Rasulullah tetap ada 9 41 campur 9 jadi 50. Sekarang ni hak terkandung di bawah la ilaha illallah sifat 13 ni. Nak bicara tu je. Hak terkandung di bawah Muhammadur Rasulullah hak 9 tu dak kosek dah tu nya, tak berubah dah. Jadi hak terkandung di bawah la ilaha illallah 13 sifat yang wajib, 13 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harum. Jadi kesemuanya 27. Dan terkandung di dalam Muhammadur Rasulullah 9. 9 tu fahamlah. 4 sifat yang wajib, 4 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harum. Ayah perici dah tu nya. Maka jumlah terkandung dalam 2 kalimah itu 36 akidah. 27 campur 9 36 yang terkandung di bawah 2 kalimah syahadah. Oh, hari ni kita matematik tak ke apa? Dah kira campur apa semua. Orang kalau baru dengar sekali ni dia kata mengaji apa gitu. Oh tu sifat 20 main duk bilang gitu. Ni kita khulasah dah ni. Jangan dengar-dengar tengah gini pakai nak komen kaedah sifat 20. Ni orang panggil khulasah dah. Bicara selesai dah. Sifat 20 ke sifat 13 ke selesai dah. Ni nak perici lagi ni, tapi yelah kalau macam hot live FB ni lah. Takut terdengar minggu ni bawa dengar. Tu sifat 20. Duk bilang 50 lah, 58 lah, 68 lah, 36 lah. Pening orang tu nak bilang. Orang tu mana tahu aku dia akutnya. Dia baru dengar hari ni. Dia main duk bilang. Tapi kita kalau sebut kata 36 tidak masyhur. Sebut kata 36 kita tidak masyhur. Yang masyhur kitanya 50 aqaidul iman yang terkandung di bawah 2 kalimah syahadah yang menjadi permulaan yang wajib atas mukallaf mengenal akan Allah dan Rasul. Dengan baru mengetahui dan berpegang akan hukum bagi sifat Allah dan Rasul, mana aqaidul iman yang 50 sifat Allah dan sifat Rasul yang wajib atas kita mengetahui dan berpegang atas jalan tafsil 50, atas jalanan yang masyhur sifat 20, atas jalan yang rajih yang kuat dalil jalanan Imam Asy'ari 13. Jadi hak terkandung di bawah 2 kalimah syahadah adalah 36 aqaidul iman. Kena ingatlah ni nya, sebab payah nak jumpa dalam kitab-kitab yang lain yang sama level dengan kitab Fatih Faridah ni. Nak jumpa perici seumpama ni bukan fardu ain ni. Macam sebut minggu lepas lah, baru je dengar aqaidul iman yang 50 dia kata. Tapi dia mengaji wujud qidam baqa'. Dia mengaji sidik amanah tabligh fatanah. Hak sifat 20 tu dia mengaji, dia berpegang. Hak sifat rasul 4 tu dia mengaji, dia berpegang. Tapi tidak pernah didatangkan jumlah 50 tu. Bila sebut kata 50 aqaidul iman, dia kata dia baru je dengar. Tapi apa dia aqaidul iman 50? Ada dalam akidah masing-masing dah. Mana kalau tak tahu jumlah 50 tu tak berdosa pun. Ada ni. Tak tahu jumlah 50 tu tak berdosa. Tapi sini adalah wujud qidam baqa' adalah di akidah ni. Sidik amanah tabligh fatanah adalah di akidah ni. Itulah 50. Tapi dia tak je dengar 50. Kalau 50 tak pernah dengar, 58, 36, 68. Lagi pengong. Tu bukan fardu ain belaka tu. Tapi dah kita belajar ni biarlah. Hak dak fardu ain pun kita ingatlah. Hak aqaid 50 hak mana, aqaid 36 hak mana. Hak jadual 68 tu jalan mana pula tu, jalan Imam Sanusi. Gitulah. Aqaid 58 jarang disebut. Hak sifat idrak, sifat takwin,
kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukan tu jarang disebut 58 tu. Kalau 68 biasa disebut. Lama dah saya dengar 68 ni. Nah. Tapi masyhur kita 50 aqaidul iman yang terkandung di bawah 2 kalimah syahadah. Sekalian hukum masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Kalau kira mari hak aqaidul iman yang 50, segala hukum hakam agama Allah kesemuanya terkandung di bawah Muhammadur Rasulullah. Wujud dan bakok kita pegang mari mana? Mari daripada Muhammadur Rasulullah. Ada ni. Kita beriman dengan malaikat, mari mana? Mari daripada Muhammadur Rasulullah. Kita beriman dengan kitab, dengan hari kiamat, mari mana? Kerana kita beriman dengan Muhammadur Rasulullah. Jadi kesemua kalau mari termasuk hak wujud dan bakok terkandung di bawah Muhammadur Rasulullah. Sebab kita mengenal Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Siapa yang cerita? Nabi SAW. Jadi sekalian hukum masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Sekalian hukum ni termasuk aqaidul iman yang 50. Sekalian hukum ni termasuk malaikat, kitab, hari kiamat yang kita imani, masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Salikin. Hidayatus Salikin muka surat 13. Muka surat 13. Baris yang ke-9 daripada bawah. Muka surat 13, baris ke-9 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian maka ambil olehmu. Kemudian maka ambil olehmu air 1 cebok. Dan berkomoh-komoh engkau dengan dia dengan 1 cebok 3 kali. Kemudian di bawah tu pula. Kemudian maka engkau ambil air 1 cebok. Dan masukkan olehmu ke dalam hidungmu 3 kali. Ni kemudian selepas daripada membasuh pergelangan tangan serta niat sebagai sunat wuduk. Membasuh pergelangan tangan serta niat sebagai sunat wuduk. Adapun niat hak wajib itu waktu niat ketika membasuh muka. Adapun ketika membasuh tangan, jadi basuh muka tu di tengah. Ketika basuh tangan buat sebelum daripada kita basuh muka. Jadi basuh tangan nak jadi wuduk kena niat asing. Kena niat asing lah. Basuh tangan sebagai sunat wuduk. Basuh tangan sebagai sunat wuduk. Pada ni basuh tangan sebagai sunat wuduk. Kemudian kita pun bersugi-sugi. Kemudian kita bersugi. Kemudian kita pergi kepada berkomoh-komoh dan memasukkan air ke dalam hidung. Kalau kita tengok dalam kitab kita ni, kemudian maka ambil olehmu air 1 cebok dan berkomoh-komoh engkau dengan dia 3 kali. Dengan 1 cebok tu.
Ada ni. Ambil satu, kita pun masuk mulut, kita koma. Kita masuk ada dua, kita koma. Kita masuk ada dengan satu cebok, satu cekok. Bukan dengan ambil air cebok, koma. Lepas tu ambil yang kedua pula, koma, bukan. Dengan satu cebok tu, koma 3 kali. Kemudian ambil cebok yang kedua. Ambil cebok yang kedua. Ambil cebok yang kedua, kemudian memasukkan air ke dalam hidung 3 kali dengan cebok yang kedua tu. Makna apa di sini? 3 kali berkoma-koma dengan satu cebok air. 3 kali memasukkan air ke dalam hidung dengan satu cebok air. Ni. Ni hak kaifiah dalam kitab ni. Cara berkoma-koma dan memasukkan air ke dalam hidung hak dalam kitab ni. Sebab dia hak berkaitan dengan kaifiah, cara berkoma-koma dan memasukkan air ke dalam hidung ni ada 6 cara. Ada 6 cara. Ada 6 cara. Hak dalam kitab ni bukan cara yang paling afdal, tetapi bukan cara yang paling kurang sekali. Bukan cara yang paling kurang sekali, bukan. Dia gini. Dia satunya, kita antara berkoma-koma dan memasukkan air ke dalam hidung. Yang pertamanya sunat himpun. Sunat himpun antara berkoma-koma dan memasukkan air ke dalam hidung. Bukan diasingkan. Hak dalam kitab ni diasingkan. Diasingkan antara berkoma-koma dan memasukkan air ke dalam hidung. Yang mana kaifiah yang paling afdal ketika berkoma-koma dan memasukkan air ke dalam hidung adalah himpun. Ada ni, himpun. Bukan kata berkoma-koma 3 kali, memasukkan air ke dalam hidung 3 kali, bukan. Disunatkan kita himpun. Sunat kita kena himpun kerana hadis yang sahih mengsorehkan himpung tu. Mengsorehkan himpung, bukan Khatib Manawi. Tidak ada dalam hadis Nabi berkoma-koma dan masuk ke air ke dalam hidung secara asing-asing, kata Imam Nawawi. Ada ni. Kata Imam Nawawi, tidak ada hadis yang menceritakan Nabi mengasingkan antara berkoma-koma dan memasukkan air ke dalam hidung. Sebab secara sarih, secara terang-terang dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi himpun antara berkoma-koma dan memasukkan air ke dalam hidung. Tidak diceraikan, tidak diasingkan. Diasingkan macam mana? Berkoma-koma 3 kali. Siap, barulah berpindah kepada memasukkan air ke dalam hidung 3 kali. Itu dia panggil secara dia panggil secara faslun, secara pisau. Itu tidak afdal cara pisau. Yang afdal secara jamak, himpun. Itu hak soreh, terang nyata di dalam hadis-hadis yang sahih. Bahkan kata Nawawi, tidak sabit pada hadis Nabi memisahkan antara berkoma-koma dan memasukkan air ke dalam hidung. Apa dia ni? Di sini dia dipisahkan. Tetapi di sini dia pisahkan dengan bahawa secekap air untuk 3 kali berkoma-koma. Secekap air yang kedua untuk 3 kali memasukkan air hidung secara asing-asing. Tetapi berkoma-koma 3 kali dengan secekap air. Inilah cara yang asingkan hak paling afdal. Kalau nak asingkan kena buat gini.
Kena buat cekok air, masuk dalam mulut, berkomo-komo. Lepas tu dengan jari tangan kiri kita gosok-gosok di lidah, kita pun ludah di sebelah kiri. Air tangan ada lagi ni. Yang kedua pula, cekok yang sama ni. Ini cara kita berkomo-komo dan memasukkan hidung secara asing yang paling afdal. Adapun cekok berkomo-komo. Yang kedua cekok yang kedua berkomo-komo. Cekok yang ketiga berkomo-komo. Maknanya 6 kali cekok untuk 3 kali berkomo-komo, 3 kali masukkan hidung. Itulah cara yang paling akhir sekali. Cara yang paling komang sekali. Gitu. Cara yang paling komang sekali. Kerana kita duk buat. Kita buat hak komang tu lah. Kita buat hak komang lah. Kita buat standard dah. Dah standard. Hak tu hak markah D tau. Orang ni kan A, B, C, D tau. E tau. Ada ni. E tak luluh tau. D luluh lagi. A ada A capu, A saja, A tolak. Tu B, C, D yang kenal. D. Yang keenam. Tapi D luluh lagi dah. E baru tak luluh. Hak D ni, hak D. Hak last sekali. Kita buat secara pisah. Berkomo-komo 3 kali. Kemudian memasukkan air ke hidung 3 kali. Kita buat secara pisah. Kemudian secara pisah pula, kita berkomo 3 kali dengan 3 cebok air yang berasingan. Kita berkomo 3 kali dengan 3 cebok air yang berasingan. Inilah hak kaifiah, hak paling rendah sekali. Hak paling dhaif fi sawab dalam kitab disebut. Hak paling rendah, hak paling lemah pada pahala. Tapi hak lebih bersih. Tu lebih bersih. Lebih bersih lah buat gitu. Tapi lebih dhaif pada pahala. Sebab apa? Hak markah D. Kalaulah nak ceraikan juga, berkomo-komo 3 kali, dipisahkan daripada memasukkan air ke dalam hidung 3 kali. Kalau nak pisahkan juga, cara yang paling afdal, ni ada kita ni. Tapi kalau kita kira, kalau 6 kaifiah dalam kitab, dia duduk nombor 4. Hidup nombor 4. Sekarang dah kita diperinci lah. Kalau himpun ada 3 cara. Kalau cerai ada 3 cara. Kalau himpun ada 3 cara. Ini paling afdal. Tapi paling afdal pun ada A capu, A tolak, A saja, mana nak tahulah ni. 1, 2, 3 ni. Kalau hak himpun tu 3 cara. Hak himpun tu B, C, D. Hak B lah kita kata. Hak cerai yang paling afdal. Ni. Ada kita ni. Memang berkomo-komo 3 kali siap. Barulah memasukkan kali 3 kali. Tapi kalau nak asingkan seumpama tu, hak paling afdal, hak paling aula adalah dengan hanya cekok air untuk 3 kali berkomo-komo. Masuk separuh berkomo-komo, lepas tu ludah sebelah kiri. Masuk separuh berkomo-komo, lepas tu ludah sebelah kiri. Lepas tu kita pun perhabis dalam cekok yang pertama ni untuk berkomo kali yang ketiga. Ambil cekok air pula. Memasukkan ke dalam hidung. Air ada lagi ni. Serok dalam hidung. Lepas tu dia panggil istinsar. Istinsar ni apa? Hembus keluar. Hembus keluar. Ataupun dia panggil apa? Seng. Seng orang ke? Hak ni. Ni. Dia panggil seng lah tau. Dia panggil istinsyar. Dia panggil. Istinsyar ni panggil istinsyak. Tu serok masuk. Istinsar. Dia panggil hembus keluar. Istinsyak itu serok air ke dalam hidung. Istinsar dia panggil seng keluar, hembus keluar. Jadi dia ambil secekok air, dia pun istinsyak, diserok dalam hidung.
Apa kata dia pun ambil tangan kiri, guna telunjuk, guna ibu, tekan atas hidung ni, seng sebelah kiri. Itu panggil itu dia panggil istinsyaq. Itu panggil istinsar dia panggil. Kemudian serak yang kedua masuk ke dalam, lepas tu ni istinsar dengan tangan kiri, telunjuk ibu jari seng kepada sebelah kiri. Lepas tu istinsyaq masuk ke hidung yang kali ketiga. Lepas tu kita pun istinsar, kita seng keluar. Hak kita ni. Ini hak cara asingkan antara berkomo-komo dan memasukkan ke dalam hidung yang paling afdal lah. Hak daripada hak asingkan. Hak asingkan ada 3 cara. Hak asingkan 3 kali berkomo-komo, 3 kali masuk ke dalam hidung, tapi dengan 6 cebok. Itu hak paling rendah sekali pada pahala. Atau kata waktu D tu. Tapi kalau kata dalam kitab ni bukan yang terbaik, tetapi yang terbaik daripada 3 kaifiah, 3 cara yang dipisahkan antara berkomo-komo dan memasukkan air ke dalam hidung. Tapi yang afdal adalah kita himpunkan antara berkomo-komo dan memasukkan air ke dalam hidung. Berkomo-komo dan memasukkan hidung, yang paling afdal adalah kita himpunkan. Kita himpunkan. Himpun itulah hak paling afdal. Maknanya antara berkomo-komo dan memasukkan air ke dalam hidung. Berkomo-komo dan masukkan air ke dalam hidung secara himpun. Kemudian cara himpun ni dipecah pula kepada 3 kaifiah. Dipecah kepada 3 kaifiah, 3 cara. Cara yang paling afdal, cara yang paling afdalnya adalah kita himpunkan antara berkomo-komo dan memasuk air hidung tu dengan 3 cebok air. Dengan 3 cebok air. Kita himpunkan dengan 3 cebok air. Maknanya kita ambil secekok air. Dah kitab ni sebut cebok dah. Kita cebok ni cetong lah. Maka ambil olehmu air 1 cebok dan berkomo-komo engkau dengan dia dengan air 1 cebok 3 kali. Kita ada sebut kata cebok ni kok. Inilah cebok. Ada. Guna cetong tu panggil cebok dah. Hak ni panggil cebok dah. Hak ni panggil cekok. Kau panggil apa? Cekok dah. Dah kita disebut cebok. Mana cebok dengan tangan lah ni, bukan cebok dengan cetong. Cebok dengan tangan. Ni cebok. Cebok dengan tangan. Payah kita. Kita cekok. Kau panggil apa? 3 genggam. Genggam gini genggam. Mana boleh lekat air genggam. Tapi dah kita sebut cebok. Sebut cebok juga. Rasa macam tak kena je bahasa. Kalau bahasa kita lah. Kita ni betul lah bahasa dia. Bahasa kita sekarang ni. 3 cebok ni 3 cekok air. Jadi kita himpun 1 dengan 3 cekok air. Itu hak paling afdal sekali. Kita ambil air secekok. Kita pun separuh kita berkomo-komo, mubalaghah pada berkomo-komo, kita pun ludah sebelah. Kita guna jari telunjuk tangan kiri untuk jolok-jolok di lidah ni. Sebab tangan kanan ada air lagi ni, tak diguna tangan kanan. Kena guna tangan kiri. Jolok-jolok, lepas tu ludah sebelah kiri. Lepas tu cekok air ni banyak lagi ni, masuk kali kedua, komo-komo, lepas tu serok sampai ke dalam. Dipanggil mubalaghah. Bersangatan pada masa berkomo-komo, biar bunyi ni, khak bunyi ni. Sunat seumpama tu. Orang kita buat seumpama tu, Allah, berkomo-komonya dia, geli kita dengar. Geli pula dah dia kata. Dah khak bunyi, sunat seumpama tu. Melainkan kalau siang hari bulan Ramadan barulah makruh. Saya bulan yang buat gitu, makruh. Khak, lepas tu kita pun ludah sebelah kiri. Selesai 3
Kali berkomoh dengan cekok air. Ambil cekok yang kedua. Ambil cekok yang kedua, masuk dari hidung separuh. Lepas tu istinsar dengan tangan kiri 3 kali. Mana apa ni? Dengan dua cekok air. Tak disebut 3 dah. 2 cekok air. Bukan 3, 2 cekok air. Itulah kaifiyah yang paling afdal. Kaifiyah yang paling afdal. Jadi satu laginya dihimpung juga. Tapi 3 kali berkomoh-komoh, 3 kali masuk air ke dalam hidung, hanya ni secekak air. Tu tangan besar baru boleh buat. Tangan kita dah buat sikit dah. Sekarang ini di antara cara himpung antara berkomoh masuk air hidung. Dia ambil cekak air, masuk dalam mulut, ludah, masuk dalam hidung. Lepas tu masuk dalam mulut, masuk dalam hidung, masuk dalam mulut, masuk dalam hidung. Dengan secekak je. Kita tadi 2 apa 3 belik jadi tukar-tukar. Dah tak? Ya? Tadi cerita macam mana? Jadi semabur dengan hak sekarang ni, hak dalam kitab kita ni, kena undur balik. Dah betul tak ni? Hak dalam kitab kita ni diasingkan. Berkomoh-komoh 3 kali, memasuk air 3 kali. Berkomoh 3 kali dengan secekak air. Masuk air 3 kali dengan cekak air. Maknanya dengan 2 cekak. Ada ni. Adapun kalau kata diasingkan berkomoh-komoh 3 kali, masuk air 3 kali dengan 3 cekak air, 3 cekak air, 6 cekak air. Itu cara yang paling rendah sekali. Hak kata markah D. Tapi kalau diasingkan berkomoh-komoh 3 kali ni hanya secekak air. Masuk air 2 3 kali hanya cekak air. Makna apa? Dengan 2 cekak air. Ini cara yang asingkan antara berkomoh-komoh dan masuk air hak paling afdal. Tapi yang paling afdal sungguhnya himpung. Himpung. Himpung ni paling afdal dengan 3 cekak air. Ambil secekak, berkomoh-komoh separuh, selesai, masuk hidung separuh, habis. Cekak yang kedua, berkomoh-komoh separuh, masuk hidung separuh. Cekak yang ketiga, berkomoh-komoh separuh, ludah, masuk hidung separuh, lepas tu istinsar, seng. Mana apa ni? Himpun dengan 3 cekak air. Ni yang paling afdal. Ini nombor 1. Ini nombor 1. Himpun serta dengan 3 cekak air. Untuk 3 kali berkomoh-komoh dan masuk air dalam hidung, berkomoh-komoh dan masuk air dalam hidung, berkomoh-komoh dan memasukkan air dalam hidung. Mana himpun dengan 3 cekak air. Kemudian di antara himpungnya laginya, himpung berkomoh-komoh masuk air dalam hidung, berkomoh-komoh masuk air dalam hidung, berkomoh-komoh masuk hidung, hanya dengan 1 cekak air. Tu tak boleh nak buat, tu tak cukup air. Itu himpung. Dan ada juga himpungnya berkomoh-komoh dengan cekak air, lepas tu masuk air dalam hidung dengan cekak air, lepas tu berkomoh-komoh dengan cekak air, lepas tu masuk hidung dengan cekak air. Ada himpung tapi dengan 6 cekak air. Itu dia panggil himpung juga. Dihimpung macam mana? Dia ambil cekak air, dia berkomoh-komoh siap sekali je, bukan buat 3. Lepas tu ambil cekak untuk hidung pula. Lepas tu sudah ambil air pula untuk berkomoh-komoh kali kedua. Sudah ambil cekak air untuk masuk hidung kali kedua. Barulah selesai ambil pula cekak air untuk berkomoh-komoh kali ketiga. Lepas tu ambil cekak air untuk masuk air kali hidung kali yang ketiga. Itu dia panggil himpun tapi dengan 6 cekak air. Tapi itu bukan cara yang paling afdal. Cara paling afdal himpun dengan 3 cekak air. Secekak berkomoh-komoh separuh, lepas tu ludah ke kiri, lepas tu masuk ke air dalam hidung separuh, kemudian tarik ke dalam hidung, lepas tu seng istinsar. Lepas tu ambil cekak yang kedua, berkomoh-komoh separuh, khok masuk mubalarah, bersangatan pada masa berkomoh-komoh dan guna jari telunjuk tangan kiri, jolok.
Lepas tu ludah ke sebelah kiri. Lepas tu serok dari hidung sampai ke atas. Mubalaghah juga tu. Biar sampai ke atas. Kemudian istinsar. Seng keluar. Ambil cekok yang ketiga. Berkomo-komo siap. Lepas tu ludah sebelah kiri. Lepas tu masuk dari hidung. Serok sampai ke atas. Lepas tu istinsar. Mana himpun dengan 3 cekok air. Itu nombor 1. Jadi kalau perici betul, ada 6 cara berkomo-komo dan memasukkan air ke dalam hidung. 3 caranya himpun, 3 caranya asingkan. 3 cara asing dalam kitab ni, dalam kitab Hidayatus Salikin ni, 3 kali asing ni hak paling afdal. Afdal pada asing. Tapi hak afdal betulnya himpun. Kerana hadis-hadis yang sahih soreh, terang cerita berkaitan Nabi himpun ketika berkomo-komo dan memasukkan air ke dalam hidung. Bukan kata Imam Nawawi, tidak sabit pada hadis Nabi berwudu dalam keadaan Nabi asingkan antara berkomo-komo dan memasukkan air ke dalam hidung. Itu kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Majmu'. Tapi kalau nak asingkan, ni paling afdal dalam kitab Hidayatus Salikin ni. Mana pun ni, cekok air, berkomo-komo, ludah ke kiri, berkomo-komo, ludah ke kiri, berkomo-komo, ludah ke kiri. Mana apa? 3 kali berkomo-komo dengan hanya secekok air. Ambil cekok yang kedua, masuk ke dalam hidung, pertama, kedua, ketiga, dengan secekok air. Adapun kalau pisahkan, tiba-tiba ambil cekok berkomo-komo, lepas tu ludah belah kiri. Ambil cekok yang kedua, berkomo-komo kali yang kedua, ludah belah kiri. Ambil cekok yang ketiga pula, berkomo-komo kali yang ketiga dan ludah belah kiri. Masa masuk air hidung buat gitu juga, 3 kali juga, dengan 3 cekok air juga. Jadi mana apa tu? Dipisahkan antara berkomo-komo 3 kali dengan memasukkan 3 kali dengan 6 cekok air. Ini hak paling last kali. Mana dalam kitab kita ni, kalau kita kata gak pertengahan. Sebab dalam kitab kita ni cara pisah tapi yang paling afdal. Berkomo 3 kali dengan cekok air, memasukkan hidung 3 kali dengan cekok air. Macam mana? Umum kita belajar hak mana? Hak markah di tahu? Ke mana? Lepas tu anak balik markah di belaka. Lepas tu masuk dalam bila ni dia hilang markah A banyak. Ada hak kalau hak markah di belaka, padanglah beruduk pakai markah di belaka. Dan ni duduk kacau FB kan. Boleh A tak banyak, mak marah. Lepas tu ada orang komen, dah mak boleh berapa A masa sekolah dulu. Duduk komen gitu, duduk balok. Sebab apa? Dikira situ. Dikira situ. A banyak kok, berjayalah. Berjayalah. Masa tu, gitulah. Jadi umum kitanya, buat macam kita ni tak? Memang kita asingkan. Kita tak himpun antara berkomo-komo dan masuk air ke dalam hidung. Kita tidak asing. Tidak himpun, kita asingkan. Kita tak himpun. Kita asingkan. Tapi buat macam kita ni. Buat macam kita ni. Kemudian maka ambil olehmu 1 air, 1 cebok. Dan berkomo-komo engkau dengan 1 cebok ni 3 kali. Mana apa ni? 3 kali tu hanya dengan cekok air. Pada masuk ke hidung pula 3 kali dengan cekok air. Itu kalau kita nak pisahkan antara berkomo-komo 3 kali, kita nak pisahkan dengan memasukkan air ke dalam hidung 3 kali. Hak cara yang paling afdal bagi cerai, bagi pisahkan, asingkan. Tapi cara yang paling afdal adalah himpun. Itu cara yang paling afdal, himpun. Bukan pisahkan. Bukan pisahkan. Kita kena himpun. Kalau himpun ni, dia berkomo-komo dengan cekak air, sudah dah. Dia masuk ke dalam hidung dengan cekak air, himpun dah tu. Lepas tu dia ambil pula air kali yang 3 untuk berkomo-komo kali yang kedua. Selesai. Dia cekap pula air untuk masuk ke dalam hidung. Himpun tapi dia buat 6 kali cekap air. Boleh paling himpun tapi tak boleh hak akmal, hak paling comel,
hak himpung hanya dengan 3 cekok air sahaja. Itu hak nombor 1. Jadi belik sikit tau. Saya cerita pun belik juga. Tu kau bimbo jadi. Dia masuk separuh dalam mulut, komo siap-siap. Oh ni tangan ni ada air ni. Komo khok. Lepas tu guna tangan kiri, guna telunjuk, jolok. Sepanjang tangan kanan dia guna ada air. Jolok. Lepas tu ludah sebelah kiri. Lepas tu baki lagi separuh tu, masuk dalam hidung. Dalam hidung, lepas tu istinsat, seng ke belah kiri dengan telunjuk ibu jari tangan kiri. Lepas tu ambil cekok yang kedua. Berkomo-komo separuh, selesai, masuk dalam hidung separuh. Lepas tu ambil cekok yang ketiga. Berkomo-komo dan masuk hidung. Mana apa ni? Himpung antara berkomo-komo dan memasukkan ke dalam hidung dengan hanya 3 cekok air. Bukan dengan 6, dengan 3. Itu lebih afdal. Dengan 6 tadi. Macam mana 6? Dia ambil cekok di komo saja. Ambil cekok masuk dalam hidung saja. Lepas tu dia ambil pula air kali yang ketiga tu, masuk dalam mulut berkomo. Dia cekok kali yang keempat, masuk ke dalam hidung pula. Dia cekok kali yang kelima, berkomo. Dia cekok kali yang keenam, masuk ke dalam hidung. Tu dihimpung. Tapi 6 cekok air. Tu tidak afdal gitu. Tapi boleh paling himpung dah kalau buat gitu. Macam mana? Apa hal tu? Oh, cerita bab berkomo-komo masuk dalam hidung je panjang lebar. Dah kita mengaji kita, buat gitulah. Dahlah memang setakat-setakat awak tahunya, setakat-setakat awak tahu, memanglah orang dia pisahkan antara berkomo-komo dan memasukkan hidung. Memang dipisahkan antara berkomo-komo dan memasukkan air ke dalam hidung. Tapi macam mana cara buat? Macam dalam kitab ni. Maknanya ambil cekok air untuk 3 kali berkomo-komo. Ambil cekok air lain untuk 3 kali memasukkan hidung. Ini dipanggil cara asingkan antara berkomo-komo dan masuk hidung hak paling afdal. Tapi asing tu tidak afdal, yang afdal himpung. Tapi kalau asing itu cara yang paling afdal. Setakat saya jumpanya, sudahlah diasingkan. Dia berkomo-komo 3 kali dengan 3 cekok air. Dia memasukkan hidung 3 kali dengan 3 cekok air. Berarti dia pisahkan antara berkomo-komo 3 kali dengan memasukkan hidung 3 kali dengan 6 cekok air. Itu cara yang paling komang sekali, yang paling rendah sekali, yang paling daif sekali pada pahala. Kita ni bab sunat wuduk ni. Sunat wuduk je ni. Siapa ketua baru tahu, lah. Bunyi kata suruh belajar, kita kata payah apa, bawa wuduk je. Tak payah apa pun, tengoklah macam mana. Buat tu buatlah. Boleh pahala berkomo-komo. Boleh pahala memasukkan air ke dalam hidung. Tapi boleh pahala hak paling afdal. Buat hak afdal ke tidak? Hak pahala hak paling banyak ke tidak? Boleh pahala dah. Berkomo-komo 3 kali, memasukkan air hidung 3 kali, boleh pahala dah. Tapi hak paling afdal, paling lebih, hak pahala lebih banyak, upah lebih banyak tu, kita tahu ke dah, kita buat ke dah. Orang belajar sekolah kan ni, memang berkomo-komo 3 kali, diasingkan daripada memasukkan air ke dalam hidung 3 kali. Orang sekolah tak pergi sekolah je kan ni. Saya pun tak ingat sebenarnya masa berkomo masuk hidung ni. Cuma ingat-ingat buat gitu dah. Ingat-ingat buat berkomo-komo masuk dalam hidung. Lepas tu masa mana mula jumpa kitab tu, wallahu a'lam. Mana memang berkomo-komo, lepas tu serok dalam hidung. Memang buat sekali dua tu.
Tapi bila jumpa kitab, wallahualam. Tapi lama dah gitu. Lama dah buat gitu. Yelah kita belajar, kita amal, kita dah ingat dah ambil mana kadang-kadang. Tak ingat. Tapi hak dia buat amalnya adalah secara himpun. Secara himpun. Sebab apa? Sebab soreh, terang, nyata dalam hadis-hadis sahih, Nabi SAW dia himpun antara berkomo-komo dan memasukkan air ke dalam hidung. Himpun, bukan asingkan. Jadi bab himpun kemudian dengan 3 kali 3 cekok air ni jelas nyata dalam kitab Fathul Mu'in. Dia jelas bicara hak berkaitan dengan himpun antara berkomo-komo dan masuk ke dalam hidung, kemudian himpun pula dengan 3 cekok air. Itu jelas nyata dalam kitab Fathul Mu'in. Cuma dalam kitab Idatul Salikin ni dia cerai antara 3 kali berkomo-komo dengan 3 kali masuk air hidung. Cuma masa berkomo-komo 3 kali tu menggunakan 1 cekok air, memasukkan 3 kali menggunakan 1 cekok air. Itu cara kita pisahkan, cara yang paling afdal kalau kita nak pisahkan lah. Yang afdalnya kita himpunkan. Itu cara yang paling afdal sekali. Kemudian berkomo-komo sebagaimana masukkan di hidung disunatkan mubalaghah. Disunatkan mubalaghah, biar kata berkomo masuk pakai dalam baru kita ludah, memasukkan air ke dalam hidung pun sama, disunatkan kita mubalaghah. Kita bersangatan. Kita buat biar serok tu, kita tarik ke dalam hidung tu biar tarik. Kalau tak biasa kita akan rasa pedih hidung kalau tak biasa. Tapi kalau kita buat seumpama tu, di antara kebaikan dianya tak kena penyakit residung. Pada ni saya ada masa tu di Radio Terengganu FM, bila bicara bab memasukkan hidung ni disunatkan kita mubalaghah, ada orang komen. Dia kata semenjak saya beramal memasukkan hidung ni secara sampai ke dalam, saya sudah tak kena dah penyakit residung. Dia kata dulu memang residung dia agak serius. Dia kata residung dia agak serius. Ada ni bila dia memasukkan hidung tu diserok ke atas, dia kata memang mula-mula buat memang pedih. Memang pedih dia kata. Tapi dia buat alhamdulillah tak ada dah penyakit tu. Sebab apa? Sebab dia menghilangkan kotoran dalam tau. Dah kita masak hidung sining je. Lepas tu kita pun tak sempat kita nak buat keluar tu, dia keluar dah nelehnya. Dah masuk sini je. Lepas tu akhirnya berhingu sampai ketua. Dia berhingu ni budak hingusan kita panggil. Budak hingusan. Akhirnya orang tua pun hingusan juga. Sebab apa? Sebab kita tak aman. Tengok sunnah Nabi SAW. Berkomo-komo biar sampai ke dalam, bukan badan tekuk, bukan. Memasukkan hidung sampai ke dalam. Dalam tu bukan rongga. Itu bukan rongga. Tapi kalau ketika berpuasa, dimakruhkan kita masuk sampai ke dalam. Tapi kalau kita serok ke dalam, tak batal puasa sebab dalam tu bukan rongga. Pada ni. Tapi dimakruhkan sebab itu bulan Ramadan. Kalau kita berpuasa, kalau tidak puasa kita sunat serok sampai ke dalam, baru kita istinsar. Kita seng itu kotoran akan keluar. Kita seng dipanggil istinsar. Istinsyak kita memasuk ke serok air ke dalam hidung. Istinsar itu kita hembuh keluar. Sebab ada dalam hadis Nabi SAW memerintahkan famadmid wastansir. Nabi kata berkomolah kamu dan istinsarlah kamu. Dalam hadis dari yang lain pula Nabi sabda tamadmadu wastanshiku. Tengok. Ada Nabi kata, ada Nabi sebut istinsar, ada Nabi sebut istinsyak. Istinsyak ni memasukkan ke dalam hidung, istinsyak ni hembuh keluar. Cuma antara dua perkataan ni, kalau sebut istinsyak saja dengan makna memasukkan hidung serta mengeluarkan. Kalau sebut istinsar dengan makna
memasukkan hidung serta kita buat keluar. Kalau sebut istinsyak dan istinsar, barulah istinsyak memasukkan hidung, istinsar buat keluar. Dia Nabi kata tamadmadu wastansyiku. Apa istinsyaknya? Nabi perintah kita memasukkan hidung serta kita mengeluarkan. Hadis sekali tu. Antara memasukkan hidung dengan kita mengeluarkan air daripada hidung. Kita istinsar dengan tangan kiri, telunjuk ibu jari, kemudian kita istinsar, kita hembus, kita seng kepada sebelah kiri. Ini hak berkaitan dengan berkomoh-komoh, dan kita sekalikan dengan memasukkan air ke dalam hidung. Walaupun dalam kitab ni tak cerita lagi tu. Di bawah tu boleh cerita berkaitan dengan memasukkan air ke dalam hidung. Dan baca olehmu ketika itu, ketika berkomoh-komoh. Dia ada bacaan di sini. Baca olehmu ketika berkomoh-komoh. Allahumma a'inni ala tilawati kitabik wa kasrati zikri lak wa sabbitni bil qawli sabiti fil hayat wa sabbitni bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Hak tu hak disunatkan baca ketika kita berkomoh-komoh. Jadi bacaan-bacaan yang dibaca ketika kita melakukan perbuatan wuduk ni, ini ada khilaf di kalangan ulama sama ada sunat berdoa ataupun tidak. Tapi bagi pandangan Imam Ghazali, memang sunat kita berdoa di tiap-tiap basuhan, tiap-tiap daripada perbuatan wuduk kita. Terdahulunya berdoa ketika membasuh pergelangan tangan. Ini berdoa ketika berkomoh-komoh, nanti berdoa ketika memasuk air ke dalam hidung, dan ada doa ketika kita membasuh muka, membasuh tangan. Dia ada bacaan-bacaan doa. Bacaan doa ni disunat di sisi pandangan Imam Ghazali dan tidak sunat di sisi pandangan Imam Nawawi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.